Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan siri ulang kaji UPKK. Pada kali ini kita nak bincang ataupun kita nak belajar berkaitan dengan bab sirah ataupun subjek sirah bagi tahun 5, iaitu tajuknya adalah masih lagi dalam tajuk perkembangan Islam, tapi pada unit yang keempat, iaitu melalui muamalah. Apa yang diperkenalkan ataupun apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perkembangan Islam melalui muamalat. Okey. Dan muamalat itu sendiri ialah tata cara perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Okey, muamalat ni adalah cara hidup ataupun tata cara perhubungan sesama manusia, merangkumi daripada aspek ekonomi, politik dan lain-lain. Apa yang kita nak terapkan dalam pelajaran kali ini adalah berkaitan dengan ekonomi lah. Yang banyaknya. Okey. Yang pertama, sistem, kalau nak berkaitan dengan ekonomi, sistem muamalat pada ataupun sistem jual beli pada zaman jahiliyah dipenuhi dengan kezaliman, riba dan penipuan. Kemudian datangnya Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa satu sistem jual beli yang adil. Pada ketika zaman jahiliyah tu, semua jual beli itu cuma menguntungkan sebelah pihak sahaja. Banyak berlakunya penindasan, kezaliman, banyak berlakunya kes-kes riba dan penipuan dalam jual beli. Maka setelah datangnya Islam, diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memperkenalkan satu sistem jual beli yang adil, yang menepati ciri-ciri jual beli yang betul. Okey. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, berdasarkan ayat inilah Rasulullah telah memperkenalkan pelbagai sistem dalam muamalah Islam, dalam jual beli Islam, yang mana ianya sangat merupakan satu daripada sistem jual beli ataupun sistem muamalat yang terbaik. Okey, kedatangan Islam telah mewujudkan sistem perniagaan, pinjaman, gadaian dan sebagainya yang adil dan tidak ada penindasan. Okey, seterusnya, sehingga kini sistem jual beli telah diterima pakai ataupun sesuai pada semua kaum, bangsa dan agama. Sistem ekonomi ataupun sistem jual beli yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diterima sepanjang zaman, dan tidak ada yang boleh menafikan kehebatan sistem jual beli yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Okey. Pada zaman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga telah mewujudkan sebuah pasar untuk kaum muslimin berdekatan dengan pasar orang Yahudi di Madinah, supaya nak ada pilihan antara rakyat ataupun masyarakat yang ada di Madinah hari itu, ada pilihan mereka nak membeli barangan secara Islam ataupun masih lagi nak membeli mengikut cara mereka yang lama. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah
um, mengilhamkan kepada manusia tentang ilmu muamalat dengan cara berjual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa, gadaian dan lain-lain bagi memudahkan urusan kehidupan seharian kita. Okey. Melalui apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, okey, kepentingan dan kelebihan muamalat dalam Islam. Apa kepentingan kita mengamalkan sistem muamalat dalam Islam mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya ialah, kalau kita tengok yang pertama, hidup dalam keadaan yang bekerjasama. Kepentingan ataupun kelebihan muamalah Islam ini antaranya ialah manusia hidup dalam keadaan yang bekerjasama, tolong-menolong, bertukar keperluan asas serta saling berkenalan di antara satu sama lain. Itu metod yang dibawa ataupun cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui jalan muamalat ini juga dapat menarik minat orang yang bukan Islam untuk lebih terpikat kepada agama Islam itu sendiri melalui muamalat yang sangat orang kata sangat boleh diterima lah, sangat baik yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kepentingan dan kelebihan muamalat Islam ni lagi adalah membendung persengketaan. Okey, membendung daripada tercetusnya persengketaan, penindasan, penipuan serta kezaliman sesama manusia. Bukan lagi bila Rasulullah telah memperkenalkan sistem muamalah Islam ni, maka tak ada dah isu riba dalam perniagaan, isu penindasan ataupun penipuan dalam perniagaan. Okey, maka bila adanya perkara macam tu, bila tak ada riba, bila tak ada penipuan, maka tak adalah orang yang bergaduh tentang ketidakkepuasan hati masing-masing berkaitan dengan apa yang dibeli. Okay? Contohnya, timbang menipu dalam timbangan. Bayar mahal, dapatnya sikit. Kalau kita pun kita marah. Okey, kemudian yang ketiga, memupuk sikap berdikari. Okey, memupuk semangat umat Islam supaya sentiasa berdikari, tekun dan sabar dalam mencari rezeki yang halal untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu kalau kita menipu dalam perniagaan, itu adalah perkara yang membawa kepada dosa-dosa besar. Okey. Kemudian kepentingan dan kelebihan muamalah Islam lagi adalah melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab serta berlumba-lumba dalam membelanjakan harta untuk tujuan yang baik seperti mengeluarkan zakat, bersedekah dan berwakaf. Okey. Sistem muamalah Islam ni dapat melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Bila sesuatu perniagaan itu maju, maka seorang peniaga tu perlu mengeluarkan zakat, bersedekah, dan ini dapat mengukuhkan lagi ekonomi umat Islam. Okey, dan yang seterusnya, memupuk perpaduan umat. Okey, memupuk perpaduan umat. Bila tak adanya persengketaan tadi, maka perpaduan akan berlaku dan masyarakat akan saling sayang menyayangi. Kemudian bila masyarakat saling sayang menyayangi, maka wujudlah satu negara ataupun satu komuniti yang harmoni. Begitu cantiknya apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan. Seperti yang kita telah belajar sebelum ni, pada awal perkembangan Islam ni, Rasulullah telah mula-mula dia menerapkan berkaitan dengan akidah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan ke dalam hati orang Islam untuk terus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada sudut ibadah, memperkenalkan turunnya wahyu ataupun disyariatkan untuk solat, zakat dan sebagainya lah, berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Dan dalam muamalat ni juga Rasulullah telah
memperkenalkan satu sistem muamalah Islam yang sangat baik dan menarik minat orang yang bukan Islam pun untuk turut serta dalam meniru apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni perkenalkan berkaitan dengan sistem muamalah, dan seterusnya menjadikan mereka tu jatuh cinta kepada Islam dan mereka memeluk Islam melalui jalan muamalah ini, melalui jalan perniagaan, melalui jalan jual beli dan sebagainya. Okey, seterusnya okey, dah habis berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan muamalat ni. Seterusnya kita akan tengok apa soalan-soalan yang pernah masuk dalam UPKK, dan mungkin soalan yang sama akan ditanya, mungkin dia dalam bentuk yang lain. Okey, kita akan tengok contoh soalan UPKK ni. Yang pertamanya adalah soalan padankan ataupun soalan suaikan. Okey, dia tanya, okey, padankan pernyataan yang berikut. Okey, dia akan bagi kita 4 macam apa ni, cara ataupun cara muamalah: adil, riak, zalim, penipuan. Kemudian dia suruh tentukan sama ada perkara tersebut berlaku pada zaman jahiliyah ataupun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sistem muamalah yang adil adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sistem riba zaman jahiliyah. Okey. Muamalat yang zalim juga pada zaman jahiliyah. Okey. Dan sistem muamalat yang berbentuk sistem jual beli yang berbentuk penipuan juga terjadi pada zaman jahiliyah. Okey. Inilah antara contoh-contoh soalannya. Okey, kemudian soalan yang lain pula. Okey, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Okey, riba, Mekah, adil, Madinah. Okey, soalan yang pertama, sistem muamalat sebelum Islam berunsur. Okey, berunsur. Okey, pilihan jawapan dia ada riba. Okey. So, sistem muamalat sebelum Islam berunsur riba. Okey, riba. Kemudian sistem muamalat Rasulullah berunsur adil ataupun keadilan. Okey, adil. Okey, ikutlah apa pilihan jawapan yang telah diberi. Okey, kemudian bagi soalan yang lain. Okey, dia kata lengkapkan jadual di bawah. Okey, dua sistem jual beli pada zaman jahiliyah. Okey, kita pun jawab lagi. Okay, macam tadi riba. Okey, lengkapkan jadual ni, riba dan penipuan. Penipuan. Okey. Okey, seterusnya, muamalat dalam Islam merupakan satu sistem jual beli yang adil dan teratur. Okey, soalan dia nyatakan dua kebaikan muamalat di dalam Islam. Yang pertama, okey, contohnya manusia hidup bekerjasama. Okey, hidup bekerja sama. Okey. Okey, yang kedua, kebaikan dia muamalah Islam ni adalah memupuk perpaduan umat. Okey. So,
Itulah dua kebaikan muamalat dalam Islam. Okey, dan saya rasa sekadar itu saja uh, apa bagi tajuk perkembangan agama Islam ini daripada sudut muamalat. Daripada sudut muamalat yang kita dapat kongsikan berkaitan dengan huraian apa yang telah berlaku ataupun huraian-huraian apa yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat permulaan perkembangan agama Islam daripada sudut muamalat. Okey, yang mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan muamalat Islam, dia terdapat adanya perbezaan di antara muamalat jahiliah ataupun sistem jual beli zaman jahiliah dahulu. Okey, antaranya kalau kita ulang balik, okey, muamalat dalam Islam ni berkonsepkan tolong menolong, jujur dan amanah, bertakwa kepada Allah dan lebih menerapkan keadilan dalam jual beli. Manakala kalau muamalat jahiliah pula, dia lebih kepada penindasan, penipuan, ikut hawa nafsu semata-mata, fokuskan kepada keuntungan semata-mata, dan riba dan rasuah banyak terjadi pada zaman jahiliah, pada sistem jual beli dan muamalat zaman jahiliah. Okey, semoga dengan video ini dapat membantu untuk anak-anak pelajar sekalian untuk mengulang kaji pelajaran UPKK, subjek yang subjek sirah, bagi kita ulang kaji balik untuk menduduki exam UPKK, dan semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.